سميع الخالق الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يا معلم الحكمة علمني، يا معلم الحكمة علمني، يا معلم الحكمة علمني. أو رب أدخل ودخل صدق وأخذ ورد صدق وجعلني من المسلمين الصراط من ذلك كله. Surat 3 di baris daripada atas. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kelebihan dari ilmu tasawuf itu iaitu hal keadaan semulia-mulia ilmu yang bangsa kerana ia daripada jumlah ilmu tauhid. Bahkan tetapi ia ilmu merupakan parti pada ilmu tauhid. Dia belajar nak bagi tahu apakah di antara faedah belajar ilmu tauhid, supaya yang pertama memperhalusi akan ilmu tauhid. Bila hal keadaan kau nak kata dia terasing tak, bahawa di antara tak boleh dipisahkan antara tauhid dan tasawuf. Kalau anda sekadar dia bertauhid, dia akan jadi ahli mujadalah, kerja dia nak berbantah dengan orang je. Kalau diambil dengan tasawuf, maka dalam keadaan dia memperhalusi bagaimana hubungan dia dengan Tuhan dan peradaban dia dengan Tuhan. Tasawuf lebih dalam keadaan memandang kepada hal keadaan jaga peradaban dengan Allah. Biar semayang di antara 2 rakaat, janji ada adab dengan Tuhan. Jangan kejauh di antara macam-macam banyak rakaat semayang, tapi hati ladai daripada Allah. Biar berzikir dalam keadaan yang sedikit, tapi hati hadir kepada Allah. Jangan hadir dalam zikir dalam keadaan banyak, tapi dalam keadaan hati lari daripada Allah. Seluruhnya dalam keadaan menjurus kepada tauhid, ke arah berhadap kepada Tuhan. Ada manusia yang berhadap, yang melakukan ibadat, tapi hati tak berhadap kepada Allah. Ketika dalam semayang, Tuhan tuntut penghadapan itu pada hati. Dia tak tuntut pada yang lain. Maka dengan sebab itu, hati itu betul-betul dalam keadaan nak dibersihkan supaya layak dia menjadi bagi cermin ketuhanan, dan layak dia bagi menerima di antara kunjungan nur daripada Tuhan, dan layak dalam keadaan dia mendapat bimbingan dan tarbiyah terus daripada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu, hal keadaan kalau belajar sekadar tauhid, Allah itu dalam keadaan bersifat dengan basar. Lalu manusia dia takkan huraikan yang lebih daripada itu. Tapi tasawuf dia akan bawa hal keadaan lebih halus. Baik kita ambil contoh. Kalau tak ada kata dia semayang Allahu Akbar, lalu pada ketika itu dipasang ilmu tauhid ni dia bermain kat kepala dia. Yang pertama, dalam keadaan dia tak boleh nak buat apa-apa suka dalam semayang itu, kerana Tuhan yang disembah itu sedang melihat. Tuhan yang disembah itulah tak khuzu sinatun wala naum, dia tak pernah mengantuk dan dia tak pernah tidur. Kalau manusia tahu bahawa semayangnya ditilik oleh Allah Ta'ala, nescaya dia takkan semayang main-main. Nescaya dia takkan semayang longgar-longgar. Nescaya dia takkan semayang dalam keadaan penuh kelalaian. Bila dalam keadaan dia tak boleh kawal di antara, bila dalam keadaan dia tahu Allah yang sedang menilik dia pada ketika itu, lalu terkawallah di antara akhlak dia ketika melakukan semayang, tidak membuat satu perkara yang bercanggah daripada perbuatan semayang itu sendiri. Yang kedua, apabila dalam keadaan dia berkata-kata dalam hati, Tuhan yang disembah itu dalam keadaan zat yang maha mendengar. Hal keadaan dia tahu bicara manusia, dan dia tahu bicara manusia pada zahir dan pada batin. Maka dia tidak boleh bercakap sesuatu dalam hati dia selain daripada bercerita tentang Tuhan. Selain daripada mentadabur bacaan dalam semayang. Selain daripada memahami makna dalam semayang. Selain daripada hal keadaan menyelami apa qasad yang nak di dalam semayang. Maka dia tak boleh lakukan apa sesuatu kerana Tuhan yang disembah maha melihat. Dia tak boleh lakukan berkata sesuatu kerana Tuhan yang disembah maha mendengar. Yang ketiga, bila dia semayang pada ketika itu, dia tak ada cita-cita yang lain selain daripada Allah. Bukan di antara dia semayang sebab di antara dia ni AJK masjid. Dia semayang pasal dia ahli jawatan kuasa sebab tak datang nanti apa kata orang. Dia semayang pasal anak menantu dia balik nanti apa kata menantu. Dia semayang pasal di antara hal kata, oh banyak cerita tu kan, sampai subuh tak habis tu. Dia punya kona tu kan sampai subuh tak habis. Dia semayang supaya dikatakan orang mengatakan dia baik. Dia semayang supaya dalam keadaan macam-macam abang niat tu. Hati tu kecil, dia boleh keluar 1000 niat dalam tu. Beribu-ribu niat dia boleh keluar dalam tu. Maka hal keadaan kunci, maknanya letakkan tidak ada cita-cita dalam keadaan ibadat melainkan kerana wajah Allah. Kerana menuntut dia akan bagi redha Allah. Maka ketika itu hal keadaan dia tak boleh niatkan barang yang hala tuju ibadat dia selain daripada Allah. Kerana Tuhan yang disembah itu maha mengetahui. Yang tadi basar, lepas tu sama, lepas tu hai di antara ilmu. Kan semua tauhid bermain dalam semayang. Bila tak ada kata dalam sembahyang, manusia terlepas seketika dalam ilmu tauhid. Sama ada dalam ibadat atau luar ibadat, 1001 anak panah syaitan akan cari jalan untuk melalaikan dia daripada Allah. 1001 rayuan daripada nafsu supaya memalingkan dia daripada berzikrullah. 1001 di antara lambaian iblis supaya dalam keadaan dia berangan-angan yang selain daripada Allah. Maka dengan sebab tu,
Nak kena faham, kerja tu dia bermula daripada hati. Tasawuf nak menjernihkan bagi hati. Tasawuf bagi nak membersihkan bagi hati. Hal keadaan kerana hati itu tempat tilik Tuhan. Hati itu tempat urusan dengan Allah. Hati itu tempat tajalli daripada Allah. Hati itu tempat menerima cahaya daripada Allah. Hati itu tempat berbicara Tuhan dengan kita. Maka dengan sebab itu cantikkan hati. Hati itu dia akan jadi kotor yang pertama orang meninggalkan kefarduan. Dia akan jadi kotor dengan sebab melakukan maksiat. Dia jadi kotor dengan sebab angan-angan selain daripada Allah. Dia jadi kotor dengan sebab ada penyakit batin yang dinamakan riak, dinamakan takabur, dinamakan ujub, dinamakan sum'ah, dinamakan hasad, yang dinamakan ghadab, marah, yang dinamakan macam-macam penyakit yang dalam batin. Maka tujuan daripada ilmu tasawuf ini nak bersihkan di dalam. Dia berjubah macam aku ni berserban. Tapi kalau bergaduh sikit kan jumpa bomoh pergi tilik. Siapa buat. Maka nampak dalam keadaan dia bersih. Tapi dalam dia masih keruh lagi. Bila takdir kata dalam keadaan bergaduh, pakat jumpa bomoh. Bila bergaduh pula, pakat tuduh orang. Hati dalam keadaan pakaian jubah dia bersih, serban dia bersih, janggut dia bersih. Tapi hati dia kotor. Masih lagi ada sangka buruk dengan manusia. Masih lagi ada dengki dengan manusia. Ada lagi sangka buruk dengan Tuhan. Ada lagi di antara sifat membanggakan diri dalam masyarakat. Masih lagi ada hubbul jah, gila kemegahan dalam masyarakat. Masih lagi ada hubbul riasah, gila nak jadi ketua dalam masyarakat. Ada lagi hubbul syuhrah, gila nak mencari kemasyhuran di kalangan manusia. Ada lagi hubbul amwal, cintakan kepada harta melebihi daripada Allah Ta'ala. Maka ni berat. Bukan kerja kecil ni pakcik-pakcik oi, bukan kerja kecil. Kul in kana abakum, adakah di antara bapa-bapa kamu, emak-emak kamu, adik-adik beradik kamu, kaum kerabat kamu, kemudian dikatakan saudara-saudara kamu, ataupun harta-harta kamu yang kamu takutkan kehilangannya, perniagaan yang kamu takutkan di antara kerugiannya, ahabba ilallahi wa rasulihi minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Kamu lebih cintakan bini kamu lebih daripada Allah. Kamu cintakan anak kamu lebih daripada Allah. Kamu kasihkan harta kamu lebih daripada Allah. Fatarabbusu, kamu jaga kata Tuhan, hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga kami datangkan hukuman dan perintah. Ayat itu bukan cerita Allah bagi warning orang buat maksiat. Allah bagi warning orang yang cintakan anak, bini, harta, pangkat, kedudukan lebih daripada Allah dan Rasul. Dia jadi masalah orang macam ini takut nak berjumpa dengan Tuhan. Pasal roh merupakan milik Allah, telah dicemarkan berpaling tadah daripada menyentuhi Allah. Roh merupakan milik Allah, dia dah berlaku khianat, dia dah cinta makhluk, dah tak cinta pada Allah. Roh dah berlaku penipuan dalam keadaan dia diutuskan ke dalam jasad. Dia cinta kepada makhluk, dia tak cinta kepada pencipta. Ini pengkhianatan yang berlaku oleh hati manusia, roh manusia dan akal manusia. Membuatkan bila mana penyakit ini menguasai pada batin manusia, lalu apa yang akan terjadi? Berpuluh tahun pun dia semayang, dia takkan ada kelazatan bertuhankan kepada Allah. Berpuluh tahun pun dia beribadat, takkan dia jatuh cinta dan sayang kepada Allah. Berpuluh tahun dalam keadaan dia ibadat, dia tak pernah merasakan betapa gahnya Allah di dalam jiwa dia. Hal keadaan berpuluh tahun dia rakak dan sujud, dia tak dapat merasakan betapa agungnya Allah di dalam jiwa dia. Akhirnya dia tak nampak kesan bala yang Tuhan turunkan dalam bentuk kanser pada hati manusia, yang mana dalam keadaan dia beribadat bertahun-tahun, namun tertutup pintu hatinya untuk berkasih, untuk bersayang, untuk bercinta, untuk merindui pada Allah Ta'ala. Dan benda ni sampai tahap dah umur 60 tahun, belum lagi ada secebis di antara kesan cinta kita kepada Allah. Ini tujuan belajar ilmu tasawuf. Kalau orang tak ada kata, bukan kata orang awam lah. Ustaz-ustaz pun kalau tak mengaji ilmu tasawuf ni, dia akan jadi sombong bodoh atas dunia. Dia akan jadi bongkak dengan ilmu di atas dunia. Mana-mana imam, mana-mana pegawai syarak kalau tak belajar ilmu tasawuf, dia akan cari kemasyhuran pada diri dia. Dia terlupa mencari di antara hal keadaan reda Tuhan. Kadang-kadang contoh, jangan kecil hati. Kalau aku jadi imam, aku akan baca sedap-sedap. Hal keadaan ketika aku jadi imam, aku nak akan cari perhatian bagaimana di antara biar orang kampung, biar masyarakat, biar makmum bagi perhatian pada aku. Tetapi aku terlupa yang aku sedang diperhatikan oleh Tuhanku di dalam ibadah. Apa hati yang aku perlu di antara saya perlu paparkan kepada Allah. Bila Allah pilih saya sebagai ketua dalam sembahyang, bagaimana pula dalam keadaan dia berlaku terbalik, saya terlupa saya yang dipandang oleh Allah. Saya mencari perhatian supaya manusia memandang kepada saya.
Begitulah juga pensyarah-pensyarah, ustaz-ustaz. Bila dia berceramah, Allah hantarkan orang depan dia untuk mendengar. Lalu dia kira cari penceramah bagaimana nak tarik perhatian manusia kepada dia. Dan ustaz dan penceramah terlupa yang dia sedang diperhatikan oleh Tuhan dia. Ini bila orang tak mengaji tasawuf. Bukan 6 jahanam saja, 7 jahanam. Apa dia? Dia akan jadi bongkak. Makin tua dia makin bongkak. Fir'aun yang masuk dengan sifat bongkak dia, Tuhan benamkan dalam laut. Hal keadaan Qarun, sifat ujub dia, Allah benamkan dalam tanah. Hal keadaan Iblis, sifat takabur dia, Allah benamkan dalam api. Ini penyakit-penyakit batin jangan pakai. Tuhan bayar biasanya tunai. Jangan ada riak besarkan diri dalam masyarakat. Jangan ada riak di antara beribadat yang lain kerana Allah. Jangan ada di antara takabur membesarkan diri di kalangan orang-orang masyarakat dan orang-orang miskin. Jangan ada sifat ujub merasa diri dah cukup baik dan berada dalam hidayat. Jangan berada dalam sifat hasad, tak boleh tengok kelebihan dan juga kelebihan yang ada pada orang dan anak orang. Tidak ada, tak ada. Semua tak ada penyakit batin. Buanglah pasal yang nak kena soal batin. Riak, takabur, ujub, semua ni yang digapai oleh roh. Roh rasa diri yang dah rosak, dia rasa diri dia bangga. Akulah banyak ibadat, akulah ustaz banyak ilmu, akulah hal keadaan. Oi, banyak cerita dengan Tuhan ni bang. Ya, pada kita ni ada 2 lapis. Lapis kat luar ni nama jasad, lapis kat dalam tu nama roh. Yang jasad ni dibuat daripada air, api, angin, tanah. Dia jadikan daripada tanah liat yang hanyir, min ma'in mahin. Kemudian dalam keadaan dimasukkan roh dalam jasad. Tiba masa ketika ajal pun sampai, nyawa dikeluar daripada badan, maka terhentilah roh daripada beribadat kepada Allah. Kalau selagi roh tak keluar daripada jasad, dia bengkok macam mana pun dia kena sembahyang. Dia terbaring macam mana pun dia kena sembahyang. Dia macam mana dia aksiden, badan dia putus 2, kepala dia boleh hidup lagi, boleh isap ukuk John lagi, wajib lagi sembahyang. Faham? Itu hukum, tak boleh nak lari lagi. Ini baru sakit sikit dah tak sembahyang. Yang lebih sakit lagi, teruk lagi, semalam Pak Haji kenapa tak datang surau? Mak Haji kau pening lah. Mak Haji pening, Pak Haji tak datang surau. Ya Allah, kakun betul cerita ni lebih. Saya tengok bang. Baik, itu tujuan belajar ilmu tasawuf. Dia kerana tak ada tauhid. Bila dia jumpa pada bomoh yang buat engkau ni bukan orang lain, adik-beradik engkau. Lalu dia menyangka dan percaya dengan perkataan bomoh itu tadi. Maka nisbah apa yang nak dikatakan? Keluarkan satu soalan pada diri tuan-tuan. Adakah yang selain daripada Allah yang boleh mendatangkan munafaat dan mudarat kepada makhluk? Dia takkan ada. Maka pegang mutlak dekat Tuhan. Jangan jadi macam tu. Luar nampak bersih tapi dalam dia lain. Dia tak sama. Faham? Dia tak sama. Mak rempit betul-betul dia duduk di atas motor, dia lupa Tuhan. Kita ni pula jadi masalah. Dah pakai baju Melayu, pakai jubah, pakai serban. Duduk dalam rumah ibadat dan semayang menyembah Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan hati kita juga lalai daripada Allah. Dia jadi sama masalah. Tengah lagi untung kita disemayang aja dah. Tapi kalau tilik pada ilmu tasawuf, pada batin manusia, tengok budak-budak lepak bawah pokok tu dia lalai daripada Allah. Hal keadaan yang kita ni berkopiah, berjanggut, duduk atas masjid dalam keadaan berzikir dan juga membaca Quran dan juga sembahyang, kita juga hati sama dengan dia, lalai pada Allah. Cuma mulut aja baca pada Al-Quran. Pada hakikat hati masih lagi kosong lagi daripada hubungan dengan Allah. Bila di antara manusia melakukan ibadat, ada tuju dan tempat target Tuhan itu pada hati manusia. Yang nak dihubungkan dengan Allah itu adalah hati. Bila hati dalam keadaan tersangkut dan terpaut kepada Allah, nescaya jasad akan terkawal pada kedudukan dia. Kalau hati dalam keadaan tak boleh dikawal, hati penuh dengan angan-angan, hati penuh mengingat masyaallah Allah barang yang selain daripada Allah, jasad juga akan terganggu dalam urusan khusyuk dia kepada Allah Ta'ala. Faham bang? Kerja dia bukan payah. Nak keluarkan ingatan yang lain dalam hati, nak masuk dalam hati. Nak keluarkan daripada hati, nak masukkan ingatan terhadap Allah. Faham? Ustaz, macam mana kalau saya semayang, saya duk ingat orang lain, duk ingat lain. Maka dia kena mujahadah. Yang pertama, mujahadah peringkat awal nak menolak kedudukan nafsu itu, dia kena banyakkan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir peribadi, bukan zikir rumah orang mati.
Jangan kau zikir rumah orang mati, kau niat untuk engkau. Orang tu penat kejar ayam, penat kejar kambing, tiba-tiba kau tahlil untuk diri kau. Faham? Itu untuk orang mati. Ini kita dah tua-tua nak tidurkan angkat semayang hayun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Besok lepas subuh. La ilaha illallah. Lepas asar. La ilaha illallah. Apa di antara tujuan dan matlamat zikir dalam nafi dan isbat ini, supaya bila kita semayang, fikiran kita makin lama makin jernih dalam melilit dalam kolam ketuhanan. Dalam kolam hati kita dari makin lama makin jernih, supaya layak mentermahalkan dan menerima tajalli bagi zilal ketuhanan, bagi bayangan ketuhanan. Maka di situ bahawa ada kelazatan dalam ibadat. Saya ingatkan balik. Saya bagi peringatan balik. Apa saya nak bagi peringatan? Saya nak bagi peringatan pada tuan-tuan bahawa sesungguhnya seluruh manusia ini dianggapkan mayat yang berjalan, kecuali hati yang berhidup dengan zikrullah. Dia akan mengeluarkan akan cahaya yang akan mendapat respon dan juga perhatian daripada Allah. Number 1, wahid. Nombor 2, nak bagi peringatan pada tuan-tuan. Setiap kali tuan-tuan semayang dan beramal, cahaya akan turun ke dalam pada hati tuan-tuan. Lalu cahaya itu akan berpusing pada hati tuan-tuan. Bila dia nak masuk dalam hati tuan-tuan, cahaya itu tiba-tiba dinampak dalam hati itu najis. Masih lagi ada ingatan makhluk, masih lagi cinta dunia, masih lagi ada riak dan takabur. Maka cahaya ini akan berpatah balik kembali kepada Allah. Maka orang tanya, apakah fungsi bagi cahaya itu? Fungsi bagi cahaya itu ialah bila mana kalau dimasuk dalam hati manusia, nescaya setiap ibadat itu menambahkan lazat lagi di antara keasyikan hubungan dia dengan Allah, menambahkan lagi kelazatan hubungan dia dengan Allah. Dia tak akan berdiri dalam sembahyang, melainkan gigil berhadap dia dengan hadrat Allah. Dia tak akan rokok dalam sembahyang, melainkan dipakaikan pada batin dia cita rasa betapa azimi keagungan Allah di dalam jiwa dia. Faham Boleh faham? Boleh faham tak? Kadang-kadang kau faham, buat-buat tak faham. Kadang-kadang kau faham, buat-buat tak faham. Tapi yang paling banyak, tak faham, buat-buat faham. Banyakkan istighfar. Belajar ilmu ni, dia bukan kira pandai. Dia bukan kira kau cikgu ke, pengatua ke, kau apa pangkat. Dia tak kira macam tu. Ilmu Allah ni dia cahaya. Dia takkan masuk pada hati yang kotor. Nak faham ilmu, banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Faham? Ilmu Allah tak masuk pada hati yang bermaksiat. Ilmu Allah tak masuk pada hati yang gila dunia. Ilmu Allah tak masuk kepada hati yang cinta makhluk, anak dan bini. Mesti meletakkan, saya dah kata, jangan kacau hati, dia milik Allah. Sejuk air kau, ada aku terkencing depan ni kau. Habis. Maka itu di antara peranan ilmu tasawuf. Kalau takdir kata ilmu tasawuf ni nak ngaji, kalau nak lebih canggih lagi belajar ilmu tasawuf, ialah dengan belajar tauhid terlebih dahulu. Kerana di antara ilmu tasawuf ni dia akan simpulkan pahaman dalam ilmu tauhid. Kalau tak ada ilmu tauhid, maka kita ambil cara rambang. Maka dengan sebab itu jadi satu kesilapan bagi orang yang beribadat kepada Allah bila dia tidak mengaji akan ilmu tauhid, kerana apa yang disarankan oleh baginda, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama ialah mengenal akan Allah. Bila ibadat itu ditujukan kepada zat yang kita tidak kenal, lalu kita beribadat dengan cara rambang dan meneka dalam kesamaran tentang Tuhan, maka tauhid wajib belajar. Pengurusi masjid wajib adakan kelas tauhid. Ya, mesti ada. Faham? Jangan salah faham. Tinggalkan, jalan, sambung. Jangan banyak lama-lama. Dan ada pun di antara nisbah ilmu tafsir itu, iaitu setengah daripada ilmu agama yang tiga. Yang pertama ilmu usul, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu fiqah. Bahkan tetapi ilmu tasawuf itu mentahqiqkan ia bagi ilmu usul dan menghendingkan dia bagi ilmu fiqah. Itu peranan ilmu tasawuf. Yang pertama, dia mentahqiqkan hujah tentang ketuhanan Allah, mahal keadaan berlandaskan daripada landasan tauhid. Allah. Dia nak dapatkan cita rasa Allah Ta'ala itu dalam ibadat berpandukan kepada tauhid. Allahu Akbar. Adakah Allah itu melihat? Ini akan timbul dalam soalan. Allah melihat pakai macam mana? Adakah Allah pakai mata? Dia timbul dalam tauhid. Maka dia tak perlu pada di situ. Dalam bentuk pengenalan Tuhan, kita perlu pada penafian dulu baru datang penisbatan. Sebab itu digunakan la ilaha illallah. Bila kau boleh nafikan ma siwa Allah, maka sabitlah Tuhan itu dalam i'tiqad kau. Faham?
Nafikan dululah. Tak ada wujud yang lain melainkan wujud Allah. Tidak ada di antara sabit yang lain, sabitkan bagi hak Allah. Baik, kita ambil faham dalam bentuk macam ni. Bila kita mengasakan dan macam mana? Bila kita sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati dia menterjemah Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia pandang dan lantah, dia puji akan Allah Ta'ala. Kemudian dia baca terus dengan serta dengan tadabbur. Lalu dia takut nak melakukan sesuatu kerana keyakinan dia tersimpul Tuhan yang disembah itu memang maha melihat. Tuhan yang disembah itu memang maha mendengar. Tuhan yang disembah itu memang maha mengetahui. Watak dia menunjukkan mengasakan di bawah pandang, di bawah kawalan CCTV basar ketuhanan, di bawah pendengaran Allah, dan tidak ada cita-cita dan matlamat dalam ibadat melainkan ditujukan kepada Allah. Menunjukkan dia adalah orang yang bertauhid dalam kehidupan dia, tuan-tuan. Faham gitu? Kena faham betul-betul. Ada orang tak nampak Tuhan, tetapi bila takdir kata bertemu sesuatu, dia akan nampak Tuhan. Ni istilah bahasa tahu, bukan nampak betul. Kalau contoh, seorang lelaki dia tengah berjalan, tiba-tiba dalam keadaan dia jumpa duit hari itu 20,000 dalam bungkusan. Lalu pada ketika itu orang kata ambillah duit tu, rezeki kau. Lalu dia rasa takut pada ketika itu nak mengambil kerana dia memandang Tuhan yang sedang memandang dia, kerana dia tahu Tuhan Maha melihat akan dia, dia tahu Tuhan mengetahui bagi niat dia. Dia takut melakukan maksiat kerana dia di bawah pandangan Tuhan dia. Yang ini orang ada tauhid. Kot dia belajar ilmu tauhid, berapa banyak kitab ilmu tauhid, kalau tak pasang dalam semayang, sekadar dia tahu ilmu tauhid tetapi dia belum lagi bertauhid. Pasal tauhid ni kalau dia satu, ulama tak bercakap. Tauhid ni kalau dia betul-betul hayati, ulama tak akan bergaduh. Tauhid ni kalau betul-betul dalam keadaan dia faham, umat Islam tak akan berpecah. Tauhid ni kalau betul-betul dalam keadaan dia faham, dia tak akan ada sistem dengki-mendengki dalam masyarakat. Tapi oleh kerana manusia tak dituba daripada kecil tentang ilmu tauhid, tak dibelajar, tak belajar. Masuk sekolah belajar kisah hantua dan hanjebat. Bergaduh 7 hari 7 malam, dua-dua tak sembahyang. Orang Melaka kami marah aku cakap ni baik ni. Orang Melaka kami marah cakap aku ni. Ni sebab kalau tak ada kata dia tak belajar. Akhirnya bila dia tengok, contoh. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan satu kesedapan dan keenakan yang memperdaya manusia, yang mana apa yang diperdaya oleh kesedapan dunia itu membuatkan manusia terlupa kenapa dia dihantar ke dunia dan ke mana dia nak pergi lepas daripada mati dia. Baik, dia tak nampak lagi kisah ni. Bila setelah beberapa purnama, lepas dia duduk satu ketiganya, dia dengar kuliah satu ustaz, macam mana orang yang melakukan ibadat kepada Allah tanpa mengenal pencipta terlebih dahulu. Lalu dia mengalamatkan ibadat dia dengan secara rambang, menurhal keadaan, meneka Tuhan di dalam kesamaran. Maka wajib dalam keadaan dia mengaji kitab Tauhid. Bila dia buka balik IC dia dah pencen, umur dah 60 tahun, dia leka cari nafkah, besarkan anak, besarkan bini, besarkan rumah, besarkan kereta, dalam peringkat macam itu, tiba-tiba dah umur dah 60 tahun, baru dia menyedari, hakikat dia gilakan pada menceriakan kehidupan dunia dia, dah sampai umur 60 tahun, dia tak pernah belajar pun kitab senipis ini untuk mengenal siapa pencipta dia. Ini yang maksud dunia ini memperdaya. Ya bang? Padahal belajar kitab tauhid, asal risalah tauhid itu aja asas, tak sampai 1 bulan boleh khatam. Kalau baca direct, guru baca tak sampai 3 hari boleh khatam. Hal keadaan kalau dia ada kepahaman, kalau dia ada dapat hidayat daripada muda. Tapi oleh kerana dia tak terjuruskan kepada agama, pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, tak ada kerja cari kerja, dah ada kerja tercengang-cengang, duk cari kerja, pergi balik sampai masa 70 tahun. Dia ibadat tak simpul lagi keyakinan dia kepada Tuhan kerana tidak ada ilmu dia untuk mengenal akan Allah. Baru dia tahu, ya Allah, betapa aku terperdaya dengan lambaian dunia dan pujukan nafsu hingga aku terlalai mempelajari dan mengenal Kau melalui jalan ilmu. Sampai 60 tahun aku tak ada satu pun kitab tauhid yang aku khatam untuk mengenal Kau, wahai Allah. Al-ghurur, mereka yang terperdaya dengan pujukan dunia, kelezatan dan keindahan dunia itu sendiri. Padahal tak lama lagi nak balik. Balik dia tetap balik. Kepala dah beruban, Israel dah sampai. Gigi dah habis, Israel dah sampai. Kulit dah berkedut, Israel dah sampai.
3 petanda tu dah ada. Mak kata orang Melaka, masa belum time je. Apa dia? Mak kata orang Melaka, masa belum time je. Tapi semua syarat mati itu dah ada dah kat dia. Maka nisbah dia tak boleh nak tangguh-tangguh lagi. Nantilah. Inna aksara siyamin inna aksara siyamin nari min ahli taswif. Kebanyakan yang paling kuat menyerit dalam Melaka ni, dalam neraka ni, ialah kebanyakannya mereka yang selalu mengatakan perkataan nanti. Mana dah mengaji dah pun, oi tauhid belajar lah, nanti dah dulu. Engkau dah tua bila nak naik surau, nanti dah dulu. Engkau duit banyak, pergi lu umrah, nanti dah dulu. Engkau ni gini, nanti dah dulu. Engkau duit banyak, kahwin lagi satu, nanti dah dulu. Perkataan nanti ni rupa Allah pegang perkataan ni. Bahkan dia katakan yang paling banyak menjerit dalam neraka tu orang yang paling banyak cakap nanti. Dia tak boleh nanti. Pasal nafas yang ditarik ni dia mendekatkan kubur. Nafas yang dihembus menjauhkan dunia. Jalan tetap jalan. Beramal tak beramal, perjalanan ke kubur tetap dia berjalan. Beramal tak beramal, perjalanan meninggalkan dunia makin lama makin jauh, tetap dia berjalan. Dia nak tangguh apa lagi? Hampir mana? Dia nak ke mana lagi? Soalan dia. Allah dah pagau dah manusia ni. Kita ada 7 musuh dalam badan kita dan luar kita ada 7 musuh. Sama ada yang pertama yang menjadi musuh kita adalah manusia. Sebab layankan manusia kita terlupa hubungan kita dengan Allah. Ada kalanya syaitan, ada kalanya iblis, ada kalanya nafsu, ada kalanya dunia, ada kalanya syahwat, ada kalanya ada 7 nak halangan kita ni. 7 akabah ni nak kena lepaskan dulu. Kalau nak tengok macam mana antara kita dengan Tuhan, nak tengoklah. Power tak hubungan kita dengan Tuhan? Kadar mana Tuhan jernihkan fikiran kau ketika kau melakukan ibadat kepada Allah. Kalau ibadat ikat serban macam aku besar kurang 3 tail 7 pikul ni, tapi bila angkat saja takbir, hal keadaan hati aku tak dapat tumpukan kepada Allah macam-macam ingatan. Kadar itu saja rezeki yang Allah bagikan kepada saya, tidak ada pada rezeki batin dia. Abang, gaoi. Dok leka pati pingan mangkuk ayun bangkai beranyut lagi. Sampai dah bercucu kitab tauhid tak selesai. Why? Cakap orang putih ke malam ni. Apa lagi? Ini persoalan tak perlu dalam keadaan nak dipikir-pikir, tak perlu dalam keadaan nak tertekan, tak perlu dalam keadaan nak malu. Persoalannya dia akan masuk ke dalam liang lahat seorang-seorang. Saya dah berapa kali saya tempik di mana-mana ceramah. Soalan dalam kubur adalah tauhid. Soalan dalam kubur bukan soalan lain, soalan tauhid. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Seluruhnya bahas tentang tauhid. Dia kena selesaikan abang. Jangan besok dah tiba penghujung dia kata, oh, farji'na na'mal salihan inna muqinun ya Allah, maaf kembalikan aku balik ke Manjung. Sesungguhnya sekarang ni aku dah dengar, aku dah faham dan kembalikan balik aku ke Manjung. Inna muqinun, aku sekarang orang yang yakin dengan ketuhanan kau ya Allah. Dah terlepas bas. Bas dah terlepas, baru nak menyesal. Allah jawab apa? Buka dalam satu Al-A'raf, Tuhan jawab apa? Andainya manusia itu digendam dia 70 tahun dalam api neraka, kemudian dihidupkan balik, keluarkan dia balik daripada neraka, hantar balik ke Manjung, jumpa balik anak bini dia, kereta dia dan rumah dia, nescaya kata Allah dia akan ulang balik perangai lama dia. Walaupun dah digendam 70 tahun dalam neraka. Nak tengok manusia ni kecil-kecil, kontot-kontot, tapi degil, na'udzubillah tuan-tuan. Ada yang lebih degil lagi. Dah 7 Bilal bang, tak naik juga surau. Contohlah, aku tak kata tempat kau. Aku mana tahu tempat kau orang naik surau tak naik surau. 7 Bilal dah bertukar. Tak naik-naik dia lagi ke surau. Sekali tu anak dia mati, dibawa naik surau. Dah lepas anak ditanam, dia turun balik surau. Tak ada lagi. Atas dunia ni bang. Sebab tu Nabi Musa ni, orang zaman dia, Fir'aun dan rakan-rakan yang sewaktu dengan dia, banyak pakai sihir. Maka hal keadaan Nabi Musa banyak dikurniakan mukjizat. Bentuk tongkat, bentuk apa semua tu. Umat Nabi Muhammad ni, dia tak banyak kes macam tu. Tapi mulut dia celupa. Maka dengan sebab tu Allah turunkan Quran ni lebih 6,000 ayat. Nak menjawab apa di antara hujah manusia tentang ketuhanan dan tentang agama.
Okey bang. Kuat menjawab. Oh pakcik, jom sembahyang. Kau ingat sembahyang kat rumah je, kat surau je sah. Kat rumah tak sah. Yang jawab tu apa? Lutut ke mulut? Memang celupar mulut. Oh pakcik, jom dah pergi sembahyang. Dapat pahala lebih. Kalau sembahyang kerana pahala pun tak betul. Orang sembahyang kerana Allah. Nampak? Aku pun takut tengok dia jawab. Dah macam ulama besar pula dia jawab. Ada lagi pula dia cakap, cik jom pergi sembahyang. Kau ingat Tuhan ada kat surau je. Kau rumah aku tak ada Tuhan. Alamak. Aku terus cabut dah. Tak berani aku lawan orang tinggi-tinggi ilmu macam ni. Itu mulut abang. Itu mulut. Sayang, pakailah tudung. Abang ingat tak panas ke pakai tudung? Cuba abang pakai. Apa yang jawab tu? Mulut tu. Oi. Sayang nak payung emas tak? Tak ada payung-payung emas. Apa dia? Tak ada payung-payung emas. Tak ada payung pun tak apa. Itu contoh kak. Nak cerita celupar mulut orang. Apa dia? Mempunyai celupar mulut manusia. Dia kuat menjawab betul. Apa cakap dia menjawab. Apa dia cakap dia menjawab. Menjawab dia. Cukup pandai dia jawab. Engkau bila lagi nak taubat? Kan Allah kata, kan Nabi kata, siapa nak mati sebut la ilaha illallah masuk syurga. Besok nak mati sebut la ilaha illallah. Faham? Kan senang dia ambil jalan potong tu. Kot nak mati besok aja mengucap la ilaha illallah, dia keluar la isla boneta. Apa dia? La isla boneta. Kau neri aku apa? Kumpulan apa nyanyi tu. Sian gasak. Atas dunia ni banyak jawab, banyak. Kalau orang bahasa budak muda kata banyak cekedak kau. Baik, yang pertama ilmu yang dalam Islam tu ilmu usul, dikenalkan akan Tuhan. Yang kedua ilmu tasawuf, menjernihkan hati tempat berurusan dengan Allah. Yang ketiga ilmu fiqh, artinya kepahaman tentang ibadat dan untuk menuju kepada Allah. Fiqh makna asal dia faham. Tasawuf makna asal dia suci. Tauhid makna asal dia pengesaan. Tauhid ilmu pengesaan, tasawuf ilmu penyucian, adapun fiqh ilmu kepahaman. Faham tiga tu dulu. Allahu Akbar. Di mana fiqh, di mana tauhid dia? Tauhid dia sebelum kau menyebut alif lam lam ha al kabbara wal awwalu wal zahiru awalu akhiru wal zahiru wal batinu, rangkumkan 4 dalam 1 dengan nama Allah, maka kau sadkan bahawa ibadat ini dalam keadaan ditujukan semata-mata hal tidak nampak pada ibadat ini, melainkan perjalanan ini merupakan keizinan dan pilihan daripada Allah. Panjat. Yang kedua, di mana fiqh? Bunyikan mulut. Allahu Akbar. Yang berbunyi itu hukum fiqh. Angkat tangan ni tak ada hukum dia, sunat saja. Faham? Tak payah angkat tangan. Allahu Akbar. Lurus ya, tak apa. Ni tidak. Yang wajib tak dibuat. Ni yang sunat dibuat. Tak pakai dah bang. Yang kata rukun ni suara. Allahu Akbar. Cantik. Keturun tangan tak apa. Allahu Akbar. Keluar. Kena keluar suara jantan. Suara dalam. Allahu Akbar. Jangan keluar suara itik nila. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran. Alhamdulillah. Itu suara itik nila. Kau pernah dengar itik nila? Itik nila. Itik nila jantan jumpa itik betina. Seorang aja ke? Seorang aja ke? Itik betina kata, kita binatang mana seorang, seekor je ke? Oi. Itik nila, kau kenal tak itik nila? Yang putih tu, kenapa dia putih? Pasal dia dinila. Kau aku bercakap, kau jangan tidur, baik. Aku kalau cakap terpekik-pekik ni, kau boleh tidur. Sah kau ada saka. Penat aku terpekik, kau boleh tidur. Memang sah kau ada saka. Kejap lagi aku ubatkan. Pergi cari 5 sangkis 7 biji. Habis, maka itu di antara 3 pelanan. Allahu Akbar. Suara tu merupakan rukun. Hal keadaan simpul, tauhid terlebih dahulu tadi, itu adalah tauhid. Di mana kata tasawufnya, bahawa ibadat ini tidak ada daya dan upaya bagi aku melaksanakan, melainkan dengan pertolongan Allah. Ibadat ini bukan milik kita, dia merupakan pilihan daripada Allah. Maka angkat takbir, meraihkan pilihan daripada Allah dengan menafikan bahawa kerajinan, bahawa engkau melakukan ibadat bukan sebab daripada kerajinan dan kesedaran kau, kerana dia merupakan pilihan mutlak daripada Allah.
Itu tasawuf. Dia kena jalan 3 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dengan bunyi sampai ke telinga itu fiqah dia. Rangkumkan seluruh di antara tadabbur dalam Fatihah. Memuji bagi zat yang Maha Esa. Bahal keadaan tengok pengajaran tauhid dalam Fatihah itu ditujukan kepada Allah. Dalam tasawuf tadi, Allahu Akbar. Bila dia mengasakan dalam keadaan dirinya tidak ada daya dan upaya dalam melakukan ibadat, lalu dalam keadaan diserahkan. Lalu dia memuji, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak nampak segala-gala yang berlaku bagi hak dia, melainkan dia lihat itu pujian datang daripada Allah, memuji bagi zat dirinya sendiri. Oh, itu cantiklah. Itu tauhid orang tua-tua. Kita tak payah belajar tu. Pasal kita belum cukup tu. Belum cukup tua. Tunggu tua besok kita belajar. Ya? Sabar. Ambil 3 faham. Di mana dah penjaran ilmu tasawuf dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang dalam keadaan kotor. Hati penuh dengan najis-najis, riak, takabur, unjub, sum'ah. Hati penuh dengan bangkai-bangkai hal keadaan sifat belagak dan action dalam kampung. Hati penuh dengan bangkai-bangkai angan-angan yang lain daripada Allah. Hati penuh dengan bangkai-bangkai sayang yang lain daripada Allah. Maka bila mengangkat puji akan nama Allah, yang pertama takut berhadap kita dengan kehormatan Allah. Bertakut kita berhadap dengan keagungan Allah. Yang kedua, apabila kita fikir diri kita dikotorkan dalam keadaan kotor, lalu kita fikir kenapa azan kita dipanggil untuk sembahyang. Makna panggilan daripada Allah. Maka rasa malu diri yang kotor ini nak berhadap dengan kehormatan dan kesucian Allah. Barang siapa yang melakukan akan ibadat tidak memasang 2 perkara. Yang pertama, malu dia dengan kehormatan Allah. Yang kedua, takut dia dengan keagungan Allah. 2 perkataan ini tak bermain, perasaan ini dalam setiap kali daripada ibadat. Ibadat itu dia akan berjalan dengan kosong, tak ada apa. Kosong. Kosong. Najwa Latif. Kenal Najwa Latif? Kenal bang? Dek, kenal? Wah, bagus. Sama aku pun kenal. Okey. Tak ada apa. Kita penuh kotor nak berhadap zat yang maha suci. Malulah bang. Kan saya dah kiaskan bulan lepas. Tengah kerja bendang, lumur-lumur dengan lumpur, tiba-tiba Agong berhenti panggil kita. Hal keadaan, bila Agong panggil kau tepi jalan, kau nak pergi dengan bangga ke? Dengan pakaian kau bau lumpur. Dengan kita sebagai seorang hamba nak berhadap kepada Sultan yang agung. Yang pertama, faham kita ni hamba, nak pergi ke jalan raya, nak menghadap Agong, rasa takut dengan keagungan dia. Yang kedua, pergi kepada Agong, dengan kehormatan dia, rasa malu dengan kekotoran dia. Ini syarat muqaddimah perasaan yang perlu diajukan setiap kali melakukan ibadat kepada Allah. Andainya, Kecik Ibrahim dengan, siapa tu? Ketiga Ibrahim. Andainya, andainya di antara perasaan itu tidak diajukan kepada Allah, hal keadaan perasaan itu tak dihamparkan kepada hati untuk titipkan daripada Allah, maka kata Imam Ghazali, ditakuti ibadat engkau itu akan menambahkan pecah hati engkau berani lagi dengan Tuhan. Akan pecah hati, berani engkau akan melakukan maksiat pada Allah kerana engkau tidak hadirkan 2 perasaan ketika sembahyang itu tadi. Contoh. Contohlah. Blur. Contoh, bila tak ada kata di antara contoh. Kalau tak ada kata orang tu dah rajin semayang, lepak lepuk, banyak rakaat, kadang-kadang sujud terlampau laju, kaki lepas ke depan. Dia punya sujud terlalu laju sampai kaki lepas ke depan, patah balik, betulkan balik sujud. Pergi balik, umrah pergi balik, sampai unta dengan keldai dan naik menyampah, tengok muka dia. Duk pergi balik. Tiba-tiba, secara tiba-tiba, anak dia kahwin, lalu pada ketika anak dia kata, "Yah, orang nak kahwin besok nak bersanding, kalau boleh tak nak pakai tudung." Jadi ayah pun dia serba salah. Ni buat diikutkan cakap anak, marahlah Tuhannya. Diikutkan cakap Tuhan suruh pakai tudung, maka merajuklah anaknya.
Maka bila mana bapa yang tak ada kepahaman tauhid, dia akan menangkan anak dia pada ketika itu. Bahkan yang saya katakan tadi, bila tidak ada sifat takut dan rasa gehalkan dan sifat takut dan sifat malu ketika beribadat kepada Allah, dia akan jadi pecah hati, berani melakukan maksiat. Apa yang berlaku yang paling menakutkan? Bukan cerita anak tu bersanding tu, itu dah betul cerita hukum dia. Yang paling menakutkan, yang bapa balik haji, balik umrah, yang bapa dah semayang selama 60 tahun, yang bapa yang dah banyak melakukan amal ibadat, ketika melihat anaknya dalam keadaan tidak menutup aurat, durhaka kepada Tuhan dia tak merasa sensitif anak dia biadab dengan Tuhan dia. Ini tasawuf. Faham? Bersanding tak bersanding itu biasa dah. Orang pun tahu kalau bersanding buka aurat, hukum dia haram. Itu je pun. Aku tak kata bersanding haram, tak. Balik ni kan ambil tong gas dua, duduk laki bini. Bersanding kata tong gas. Suruh anak ambil tutup piuk, kipaskan. Bersanding, tak ada salah ada pun. Siapa kata salah? Tapi bapa, bapa, kalau saya katakan, saya kira-kirakan tadi, kalau satu hari sujud rokok 17 kali, satu bulan dia rokok 510 kali, satu tahun dia rokok 6,000 kali, 10 tahun dia semayang, dia dah rokok 60,000 kali, dan 60,000 kali dia tak pernah merasakan keagungan Tuhan dalam ibadat, dalam rokok dia, membuatkan dia melakukan maksiat, anak dia melakukan maksiat, depan mata dia tak sensitif dengan Tuhan yang dia dah sembah selama 60 tahun. Itu cerita tasawuf. Dia jadi payah. Payah pasal apa? Pasal kau datang. Kalau kau duduk rumah tadi, tak payah. Malam ni ke malam esok? Final, gagal Bang Gaza. Kau buat warak, kau tak tahu kau. Padahal kau dah rancang nak kencing kuliah besok tu, apa dia? Maka ni sebab je. Jadi ambil pada usul ni nak genggam ketuhanan. Nak ambil tasawuf ini supaya mudah Allah bermuamalah dengan kita. Nak ambil fiqah ini sebagai jambatan dan kenderaan menuju kepada Allah. Jangan kau belajar tasawuf dah terlampau tinggi kau tak sembahyang. Fiqah kau habis. Dia jadi begitu. Pasal landasan daripada tasawuf pergi kepada tauhid ini, kenderaan dia adalah fiqah. Sebab tu kita akan jumpa man tafaqaha wala tafassa wala tafaqaha pakat tazandaqa. Orang yang dok leka belajar ilmu tasawuf tapi tak belajar dia akan ilmu fiqh, maka jadilah dia zindik. Yakni dia boleh keluar murtad daripada agama beratus kali. Wa man tafaqaha wala tafassaqa wala tafaqaha pakat tafassaqa. Orang yang belajar pula di antara ilmu fiqh, tak belajar pula ilmu tasawuf, ibadat itu jadi fasik, jadi rosak. Allahu Akbar. Budak sekolah tak lama lagi. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Baju sekolah mana nak beli? Allahu Akbar. Kata tahun ini kasut hitam ke kasut putih? Allahu Akbar. Yuran agak-agak berapa kena melawan ni? Faham? Woi. Kau termenung macam pernah buat je. Macam pernah buat je. Ya bang, Syed. Macam mana? Macam saya cerita, dia tengah semayang fikir mana duit 50 aku taruh. Kat bilik air tadi ada. Masa aku pakai kain tadi ada. Masa nak pergi masjid tadi ada. Dia tengah fikir-fikir, dia raba pinggang dia. Ada ni aku selitkan dia. Ada. Faham? Dalam semayang tu dia raba kain ni tu cari. Rupa duit ada selit celah pinggang. Kalau orang tanya macam mana ibadat macam tu Ustaz? Macam itulah yang dipaham Tuhan. Habis begitu jawapan dia. Macam itulah yang dipaham Tuhan. Sekadar itu nak buat macam mana? Dia faham Tuhan begitulah dia buat. Dia rasa Tuhan tu begitu, itulah dia buat. Bila dia nak ibadat, dia ibadat. Dia nak maksiat, dia maksiat. Kadar itu yang dipaham kat Tuhan. Faham? Jangan ukur lama-lama. Itulah dipaham kat Tuhan. Kenapa pakcik itu dah 50-60 tahun semayang, bila buat kerja kahwin, muzik terpekik-pekik, karaoke, cari dalam taman kera mana paling okey. Bila dia cari kemudian ada muzik live lagi pada ketika itu. Macam mana keadaan pakcik itu? Jangan nak cerita bab-bab yang lain. Macam itulah kadar tauhid yang pakcik itu faham tentang Tuhan. Tak ada lain apa pun. Itu pun sayang, kesian memang kesian. Jadi dalam jahanam remaja pada hari ini punca tauhid dia. Yang jadi rosak lagi.
Hebat. Takut yang menentang agama tu datang daripada orang yang agama yang sama. Dia akan jadi begitulah kalau ngikut negara-negara luar. Faham? Yang di Syria ni asal dia bermula dia sama dia dululah. Dan Jahanam dah mati beratus-ratus ribu, kemudian dia bawa cerita orang luar. Lepas tu dia laku kerja dia, la takhtalif, kata Nabi. Jangan berikhtilaf, jangan berselisih. Jangan kamu bergaduh, jangan kamu bertelagah, berpendapat dan sebagainya. Yang ini punca, kata Nabi. Yang pertama melegakan dia akan musuh, yang kedua melemahkan bagi kekuatan ummah itu sendiri, tuan-tuan. Ya, nak buat macam mana? Pelan-pelan nak fikir. Lu fikirlah sendiri. Tinggal ke bang? Sambung lagi ayat. Dan ada pun awal-awal yang menghantarkan ilmu tauhid. Ada pun di antara yang awal-awal menghantarkan ilmu tasawuf seperti barang yang dikata orang, iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala qaddasallahu ruhahu wa syarahu. Nama dia Syekh Junaid Al-Baghdadi. Apa di antara kelebihan dia? Dia mengangkat air sembahyang pada waktu isyak. Wuduk tu boleh kekal sampai pada waktu subuh. Dan dia beramal demikian selama 40 tahun. Air sembahyang waktu isyak guna terus sampai pada waktu subuh. Faham bang? Macam mana dia boleh kekalkan wuduk tu? Kita, zikir 20, pom, satu. Angkat air sembahyang balik. Zikir sekali pula gagang, lagi pula bunyi lagi. Pom, angkat pula lagi. Penyudah saya tak boleh zikir lah Ustaz, asyik buang angin aja. Bila air asyik naik je. Faham? Makan nak kena jagalah bang, jaga. Kau pergi rumah orang kahwin, ada telur gebus. Kau pergi tala 3-4 biji telur gebus tu buat apa? Kang malam kau zikirkan, la ilaha Allahu, Allah. Ada bunyi lain pula. Apa dia? Dah buang angin, dah kacau lagi. Kawal makan lah. Dia kalau boleh jangan makan berat lepas daripada pukul 6. Kawal, malam-malam makan jamah-jamah aja. Macam saya malam jamah-jamah je lah. Roti canai dalam 15 keping. Jamah itu 15 keping. Kalau kau kuat pada makan, bila kau beramal sekarang, kau akan jadi banyak berangan. Bila kau banyak pada minum, malam kau beramal, kau dah macam mak pit, kejap-kejap dia entuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu tasbih pula terlepas. Allah Maha. Dah sampai mana aku zikir tadi ni? Mana aku nak cekut ni? Dah duk leka main tasbih tengah-tengah malam. Apa dia? Nisbah duk main tasbih. Bila banyak minum, dia mau resi mengantuk. Bila banyak dalam keadaan makan, dia mau resi angan-angan ketika beramal. Bila berancang dalam keadaan tidur, masa banyak tidur, bila malam dia beramal, dia jadi blur. Nak ingat apa-apa sesuatu pun tak boleh. Sekadar dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak fokus ke Tuhan dia tak dapat. Memang ya. Barang siapa yang banyak dia berangan-angan dan berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia, nescaya aku lemahkan akan tubuhnya, aku sakit-sakitkan akan juzuk anggotanya, kata Allah. Barang siapa yang banyak melakukan perkara yang haram, nescaya dia akan banyak meninggalkan yang wajib. Barang siapa yang banyak melakukan perkara yang makruh, nescaya dia akan banyak meninggalkan perkara yang sunnah. Barang siapa yang banyak pada angan-angan tulul amal, nescaya dia mewarisi malas dalam nak mendirikan ibadat. Ini wali dah hukum 3 ukuran. Okey bang? Malam kan nak beramal, buat TO 1 jab besar. Minum manis ini sikit untuk hilangkan mengantuk. Macam budak-budak aku, dia masuk zikir. Zikir. Mengantuk, minum TO sikit. Dah minum TO, tekak masam pula. Tala John sebatang. Pum. Dah kena John haus pula. Minum TO balik. Zikir balik. Sekarang rasa mengantuk. Minum lagi air. John lagi sebatang. Aku kira-kira malam tu, zikir dengan John, banyak John daripada zikir. Allahu Akbar. Kalau dah tua-tua ni, paling baik beramal, tidur dulu. Kunci jam pukul 4, sekarang baru beramal, terus sampai direct waktu duha. Yang tu paling baiklah untuk orang pencen. Kunci jam. Bunyi jam je, pum, terus semayang tobat, semayang tahajud. Tobat, tahajud. Lepas tu buka lansir. Rupa 4 petang.
Ingat 4 pagi. Kau ikut mazhab mana 4 petang sembahyang tahajud lebih? Boleh? Itu orang tua-tua baik macam tu. Yang muda-muda ni lagi katun kan. Yang muda-muda ni baik kau tidur dulu. Dekat subuh kan kau bangun buat tahajud sikit, buat witir sudah. Kau jangan duk gila beramal sampai pukul 2, penyudah subuh pun kau kencing. Subuh pun dia kencing. Duk leka berzikir-zikir, subuh pun terlepas. Ni tak pakai. Susun baik-baik buat amal ni. Yang pencin-pencin ni apa lagi? Tak ada apa lagi dah. Tumpu je lah. Yang pencin-pencin ni. Tumpu je. Sebelum subuh tu, kalau dah 60 tahun, 2 jam, 3 jam dah di atas jadah. Duduk je. Semayang taubat 2 rakaat. Lepas tu istighfar 70 kali. Bangun lagi pula. Semayang tahajud 2 rakaat. Tahlil 100 kali. Bangun lagi tahajud lagi 2 rakaat. Kemudian buat selawat 100 kali. Buat lagi tahajud lagi 2 rakaat. Kemudian tasbih subhanallah alhamdulillah 100 kali. Buat lagi tahajud lagi daripada 2 rakaat. Lepas daripada tu buat di antara zikir-zikir yang lain. Bis, buat pula witir. Lepas witir 2 rakaat, baca istighfar yang panjang-panjang. Lepas witir 1 rakaat, mula baca Quran sampai terbit fajar, sampai waktu subuh. Amalkanlah, dah tua-tua tak ada apa jadual lagi dah. Ya. Dah tua-tua, nak pergi mana? Nak pergi mana? Dah tua-tua ni. Ya. Oi bang. Kalau umur dah 60 tahun, 70 tahun, sepatut malam dia nak tidur tu dia takut. Pasal Nabi kata tak ada sahabat yang paling rapat dengan mati melainkan tidur. Dia tak takut ke malam ni dia tidur, besok dia tak nampak matahari? Dia tak takut ke dah umur kita 60 tahun, 70 tahun, pagi besok bangun pagi-pagi, bini kejutkan, bang, bangun subuh. Bini pun kesian, abang ni letih gak. Semalam tadi banyak isap rokok letih. Biar dia sekejap. Kejutkan kali kedua, tengok semut mayat dah mengayap kat telinga, dah mengayap pada ketika itu. Paling rapat, yang paling sahabat, paling karib dengan tidur adalah mati. Bang, jaga baik-baik. Jadi nak tidur tu cemas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, jangan bercakap, diam. Pasal kalau kita mati, bila tanya bini, apa kalimat terakhir pak cik? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laluan dia ke syurga. Faham? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bini pun tanya, bang, saya suruh beli tepung dah beli. Alah, orang dah mengucap dia tanya lagi. Sudahlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bang, menantu dah bersalin bang. Besok kita pergi. Allah, orang dah mengucap banyak cekedak kau ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi kau tanya, kau mengucap ke? Boleh? Kalau bolehlah tidur dalam keadaan berwuduk, tak ada masalah. Tak ada wuduk pun tak apa, tak ada jadi satu tekanan. Jangan sampai dah berwuduk pula masing-masing nak jaga amal. Bini ada wuduk, laki ada wuduk, ambil bantal peluk, letak tengah-tengah. Ni sepadan kau. Kau langkah aku, belakang tangan kau kena. Boleh? Janganlah, tak ada hukum paksa macam tu dia. Tak kisah dia nak pegang-pegang le, tak ada masalah. Tapi nak masuk tidur tu berwuduk. Lepas tu bini pegang, tak apa salah, hak dia, pegang. Ataupun pak kak dah berwuduk, tiba-tiba laki nak pegang. Pegang dia, tak ada apa. Jangan tepis-tepis, haram. Pasal benda ni sama ibadat tambahan saja. Jangan tepis-tepis. Nak pegang, bagus pegang dah, tak apa. Dia bukan tak bagi hantaran, bagi 2,000. Yang aku cakap tu orang muda-muda. Orang tua-tua bahaya. Takkan dah tua-tua. Dulu kau tak pernah pegang-pegang. Time aku suruh ni pula gatal kau nak memegang. Allahu Akbar. Dah tua-tua 70 tahun. Tidur pegang tangan diorang. Dah tak ada rasa dah bang. Tua-tua dah tak ada. Tak berasa lagi dah. Kulit dah kebas. Faham? Sebab tu budak kecil kalau lalat hinggap dia. Dia cepat tepis. Pop, pasal kulit dia berasa. Orang tua-tua. Langau main bola atas ni. Sikit dia tak berasa. Langau siap buat pukulan penalti atas dahi dia. Ni lubang gol, langau sepak dia per sini. Tak berasa dia. Kulit dah mati. Tak pakai lagi dah. Habis. Ambil jalan tu langkah pelan-pelan.
Maknanya Allah suka, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang memperbaiki amal. Hari ni buat sikit, besok buat sikit, besok buat sikit, tapi pegang balik yang pangkal, istiqamahkan. Apa pegang yang pangkal istiqamah? Sebelum tidur, hal taubat 2 rakaat, sebelum tidur, witir 3 rakaat, kemudian berdoa, kekalkan. Sebelum tidur, hari-hari buat bentuk macam tu. Minta tolong dengan Tuhan. Kadang-kadang tak boleh bangun dia. Baik, Syekh Junaid Al-Baghdadi 40 tahun dia tidur dengan keadaan wuduk. Dia bahal beramal dengan wuduk mengenakan pada waktu isyak. Aku mencari Tuhan di dalam amalku. Lainnya aku dalam keadaan terlena. Akhirnya aku bertemulah dengan dia. Ini kalam Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Syekh Junaid ni hebat. Kalam-kalam yang dikata perkataan dia. Istilah fana, istilah baqa, istilah zuhud, istilah reda, istilah syukur, dia dipihak dan disusun sendiri oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Asal daripada ilmu tasawuf, dia datang daripada Allah. Bagaimana kisah Nabi Adam yang tergelincir makan pada buah khuldi, lalu bertaubat dia kepada Allah. Taubat itu amalan daripada tasawuf. Okey, kena faham tak? Ilmu tasawuf ni datang daripada Allah. Bila takdir kata di antara Syekh Junaid Al-Baghdadi yang dibukakan kisah anak murid dia ni, kadang Syekh Junaid Al-Baghdadi dia jauh masa di antara anak murid dia beramal-amal dan berzikir. Syekh Junaid Al-Baghdadi dia ada satu pak saudara dia nama Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Ada tok guru dia yang lebih atas dia nama Syekh As-Sakiti. Wali-wali semua tuan-tuan. Bapak dia wali, datuk dia wali, pak saudara dia wali. Pak saudara dia Syekh As-Sakiti. Datuk dia yang leharkan lebih besar sanad dia lagi ke atas Syekh Daud Al-Ta'i. Yang dia tak pernah tidur selama 20 tahun. Dia makan roti kering. Itu pun dicecah dengan air tawar. Orang tanya, ya Syekh Daud, kenapa keadaan kau makan pada antara gendam roti dengan air tawar? Dia kata, padahal kau ada gigi. Dia kata, aku takut aku mengunyah, menghabiskan masa aku hal keadaan relai aku daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau ada anak tok guru dia lagi bawah, atas lagi sikit, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Antara seorang daripada waliullah, yang antara kelebihan dia pada ketika itu, dia pesan pada anak murid dia, kalau aku mati, aku datang daripada Allah, keluar daripada perut mak aku dalam keadaan bertelanjang, tidak ada pakaian, kembalikan balik aku dalam tanah dengan keadaan tanpa pakaian. Semua cerita ajaran pelik-pelik je yang cerita pada kaum ni. Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, bila tiba masanya satu ketika, pak saudara dia Syekh Ma'ruf Al-Qarhi memerintahkan, besok kau pergi mengajar di Masjid Jami' di Baghdad. Lalu dia tak nak pergi pada ketika itu, dia malu. Kali kedua dia bagi tahu juga oleh pak saudara dia tak mahu. Malam tu dalam keadaan dia tertidur, tiba-tiba datang Rasulullah. Ya Junaid, kenapa tidak engkau apikkan, tidak engkau pedulikan, kata pak saudara engkau Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, kerana yang membagi arahan itu bukan dia, kata Rasulullah, aku yang memberi arahan kepada dia. Syekh Junaid Al-Baghdadi dapat tahu dia mengajar terus daripada Sadiqul Masduq Rasulullah. Dia pun mengajar dalam Masjid Baghdad. Situ ramai orang yang beramal dengan ilmu tasawuf. Bila dia menceritakan tentang ketuhanan, orang jadi mabuk dalam keadaan mabuk dalam ilmu Tuhan. Bila mabuk dalam keadaan demikian, orang akan menyerit-nyerit dalam kuliah dia. Hari pertama Syekh Junaid Al-Baghdadi sampaikan kuliah tasawuf, 14 orang menjerit kerana asyik dengan Tuhan dalam masjid. Hari kedua masih lagi jumlah yang sama. Hari ketiga meningkat pada 18 orang. Malam dia memimpi lagi. Rasulullah datang supaya selalu keadaan berhentikan majlis ilmu itu buat seketika. Siapa dia? Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Apa faham Syekh Junaid bawa dalam kaedah ilmu tasawuf? Ada seorang daripada anak murid dia yang bernama Ash-Shibli. Shibli nama anak murid tu. Jam ni betul? Malaysia, Sabah Sarawak. Malaysia Sikit lagi bang Sikit. Saya kalau mengajar ni kurang sejam saya gigil. Gigil. Dia nak kena sejam lebih. Sikit je bang. Tolong bang. Abang nak tidur, tapi telinga jangan tutup. Maknanya Syekh Junaid Al-Baghdadi hal keadaan diarahkan oleh Rasulullah untuk mengajar pada ketika itu. Apa pahaman yang dibawa oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi? Seorang daripada anak murid dia bernama Ash-Shibli. Ash-Shibli ini bila dia datang jumpa Syekh Junaid Al-Baghdadi, ajar aku wahai Tuan Syekh. Lalu dia kata, kau nak belajar dengan aku, lucuk selipan kau. Bawa karung ni pergi minta sedekah dengan orang. Maka dia pun pergi minta sedekah. Bukan Syekh Junaid ambil duit tu, dia ajar minta sedekah. Bila dia ajar bentuk bacaan tu, dah sampai 1 tahun dipanggil, datang balik. Dia kata, dah buat, saya dah buat Tuan. Apa yang kau dapat pengajaran daripada minta sedekah? Ramai orang tak bagi, wahai Tuan Guru, hal keadaan. Tahukah kau apa pengajaran yang kau dapat? Nak bagi tahu kau bahawa makhluk tidak memerlukan kepada engkau, dah tak nak lagi pada engkau, apa lagi hati engkau tertunggu-tunggu untuk menuju kepada Allah Ta'ala.
Maka dia duduk di bawah tarbiyah Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala qaddasallahu rahu wa sirrahum. Dia duduk dalam kataan dia duduk tarbiyah. Sampai satu ketika ni Syekh Asyibli ni dia jadi mabuk. Dia berzikir-zikir, dia mabuk. Dia zikir-zikir, dia mabuk. Satu ketikanya Syekh Junaid Al-Baghdadi duduk dengan isteri dia. Ketika esok isteri dia dalam keadaan tak menutup aurat. Tiba-tiba hal keadaan bini dia nampak Asyibli. Berlari dia kata, biar Asyibli datang. Syekh Asyibli datang. Minta masuk kejap bang. Abang saya nak pakai ambil tudung. Syekh Junaid pun pandang Asyibli. Lalu kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, duduk. Lepas letak, isteri dia duduk. Bang, kan Asyibli datang. Kenapa kita tak, kan saya tak tutup aurat. Kamu jangan takut pada ketika ini. Ini ajaran Syekh Junaid. Ketika ini Asyibli tidak berada di dalam Asyibli. Ini istilah ni, pakai istilah ni. Selepas daripada beberapa hari, tiba-tiba datang balik Asyibli. Maka bini di antara isteri kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi tak ambil tudung. Tiba-tiba Syekh Junaid nampak Asyibli masuk pakai tudung kerana Asyibli sekarang berada dalam Asyibli. Apa maksud perkataan tu? Kita hurai kemudian hari dan waktu yang sama. Dia tak boleh faham tu bang. Tak boleh faham. Memang payah nak faham. Kau dengar memang tak faham. Pasal aku bercakap pun tak faham. Kalau aku bercakap tak faham, macam mana kau mendengar boleh faham? Itu dia jadi pelik. Jadi itu ajaran yang dibawa oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Pengasas bagi istilah ilmu tasawuf, orang yang berasal daripada Baghdad. Dia merupakan di antara orang satu ulama dan seorang tokoh fiqah, dan dia merupakan di antara seorang sufi. Dia merupakan khalifah dalam tarekat. Apa-apa tarekat yang kau ambil dekat Malaysia ni, apa tarekat kat Malaysia ni? Kau ambil Samaniyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Ahmadiyah, Tijaniyah, dan Sanusiyah, katakan Al-Hadrawiyah. Seluruh perjalanan tarekat ini kalau mengikut sanad dia melalui daripada hadis yang sampai kepada Rasulullah, dia akan jumpa tiga orang ni, semua tarekat akan jumpa. Yang pertama Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang kedua Ma'ruf Al-Qarhi, yang ketiga Syekh As-Sakiti, yang keempat Syekh Daud Al-Ta'i, tok guru dia yang tak pernah tidur 20 tahun, duduk beramal, dia makan duit, makan belanja daripada yang dibekalkan oleh mak dia beberapa dirham. Satu hari dia beli 1 dirham, digentelnya tepung dalam keadaan 30 biji, lalu hal keadaan 1 biji dia makan untuk berbuka, 1 biji dia makan untuk bersahur. Bila orang tanya hal keadaan bilakah Syekh Daud At-Tai akan meninggal dunia, orang akan jawab, habis saja duit kocek dia, maka habislah di antara nyawa dia, kata wali yang lain. Lalu orang bertanya, ya Syekh Daud At-Tai, berapa duit kau tinggal? Aku tinggal 2 dirham. 1 dirham melanja untuk 2 hari, 2 dirham untuk 4 hari. Hari ini hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia berani bercakap, hari Ahad hari terakhir bagi Syekh Daud At-Tai, kata wali ini tadi. Habis saja daripada dia belajar duit itu tadi, Allah pun panggil dia. Kan hari Allah panggil dia, pondok yang sama dia duduk bertahun tadi, roboh masa ketika itu juga. Bagaimana cara kewafatan Syekh Daud At-Tai? Dia berjalan di pasar-pasar mencari baki-baki daripada roti. Lalu pada di jalan-jalan, dia nampak seorang fakir miskin yang duduk di pintu pasar. Lalu dia berkata, "Hei lebay, kau buat apa ni? Hei lebay, kau minum ke? Hei lebay, macam mana kau? Hei lebay, engkau minum? Hei lebay, kau tidur ke? Hei lebay." Dia bertanya, lebay, kau duduk dengan siapa? Kau makan dengan siapa? Engkau tidur dengan siapa? Syekh Daud At-Tai tengok orang tu tak jawab, dia pun berjalan. Bila dia berjalan, tiba dia nak keluar, dia pergi pada pintu yang sama. Lalu Syekh Daud tanya lagi soalan tu. Ya Syekh Daud, adakah kau tak kenal lagi, tak tahu lagi jawapan dia? Mana ada aku makan melainkan dengan Allah? Mana ada aku minum melainkan dengan Allah? Mana ada aku duduk melainkan berserta Allah? Mana ada dalam keadaan aku baring berserta Allah? Menjerit Daud At-Tai dengan kalimah Allah. Lalu dia meninggal di hadapan pintu pasar tu, tuan-tuan. Ni wali bertemu wali. La ya'riful wali illa wali. Tak boleh kenal wali melainkan wali. Wali saja yang kenal wali. Yang kau cakap tok guru kau wali, tu kau tabalkan, bukan Tuhan. Tok guru aku wali, tok guru wali. Kau dah tahu tok guru kau wali? Ha? Kata Syekh Junaid, sebab kau tengok karamat. Ada tok guru jalan atas angin. Itu kau kata yang kau herankan. Ada tok guru jalan atas angin. Mana gagak makan bangkai pun boleh terbang. Faham? Apa lagi tok guru kau boleh buat? Boleh menyelam dalam air, jalan atas air. Apa yang kau nak herankan tok guru kau jalan atas air? Itik sudut longkang pun boleh lalu atas air.
Ini bukan cakap aku, cakap Syekh Junaid. Syekh Junaid cakap. Syekh Junaid Baghdadi cakap. Apa yang kau nak herankan? Apa yang dibagikan pada wali itu ada juga dibagikan pada binatang yang lain. Kenapa kau tak pelik itik tak boleh tenggelam? Kenapa kau tak pelik hal keadaan burung boleh terbang? Kenapa kau tak pelik yang Tuhan boleh hidupkan ikan dalam air? Kenapa kau pelik pula manusia melakukan demikian? Tidakkah kedua-dua perbuatan itu asal datang daripada Allah? Maka jangan kau hukumkan di antara khuramat itu sebagai satu syarat untuk kau mengikut mana-mana tarekat. Mana-mana yang kau nak berpegang pada suatu-satu tarekat, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, engkau pandang pada satu guru. Makin banyak dia beramal, makin kuat nur ada pada dia, makin kuat dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana pegang kepada Al-Quran dan Sunnah, intamasaktum bihima dan tadillu abada. Andainya dia pegang pada keduanya, nescaya dia takkan sesat sampai bila-bila. Ini ukuran untuk orang awam yang belum terbuka lagi pandangan mereka dalam menilai perjalanan nur bagi satu guru untuk dia menjadi ikutan. Boleh faham kan? Tak ada masalah. Siapa pengasas dia? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Orang yang berasal daripada Baghdad. Panjang cerita dia bang. Syekh Junaid Al-Baghdadi, manakib dia ni memang cukup main banyak. Hari yang terakhir Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika dia sakit, lalu dia dikunjung oleh wali-wali pada ketika itu. Wali-wali pengunjung dia duduk keliling dia. Duduk keliling Syekh Junaid Al-Baghdadi, lalu apa kata dia? Ya Syekh Junaid, engkau merupakan orang yang mustajab akan doa. Mintalah dengan Tuhan supaya penyakit engkau disembuh. Jawab Syekh Junaid senang saja. Kau tahu tak penyakit ni siapa bagi? Kata wali, Allah. Kau tahu tak penyembuh tu ada kat mana? Aku tahu, ada dekat Allah. Dan kau tahu tak yang sakit ini dia datang daripada Allah? Dan kau tahu tak Allah sedang memengertikan aku sakit? Apa lagi yang kau nak pusingkan? Dia tahu Allah yang mendatangkan sakit untuk dia. Dan dia tahu penyawar tu memang ada kat Allah. Dan dia tahu dia sakit tu Allah nak uji akan dia. Apa benda yang kau nak minta lagi dengan Tuhan? Makna bila Allah datangkan penyakit kepada manusia, yang Tuhan nak tengok apa dia? Hati. Allah datangkan penyakit pada manusia, ujian pada manusia, Tuhan nak tengok hamparan hati manusia. Adakah dia terima penyakit dan bala ini dengan penuh sabar, dengan penuh redha? Itu je jawapannya. Sakit sikit, tilik bomoh. Yang pelik ni orang perempuan kalau dia jumpa bomoh, sepatut dia cakap begini, Tok bomoh, saya ni sakit, tolong ubatkan. Kalau ayat tu betul. Ni ayat dia betul kau. Tok bomoh, badan saya ni asyik sakit-sakit je. Cuba tolong-tolong tengok kan. Ayat ini yang bahaya ni. Jadi bomoh tu tengok je dia. Tak ada apa pun. Saya suruh tengok, ada orang buat tidak. Oh, ingat tengok engkau. Bila dia kata tolong tengokkan, tu dah mula lah. Dah mula lah tu. Saka dia dah jahat tu dah mula keluar lah tu. Nak tuduh orang buat gini, nak tuduh orang buat begini. Bila anak sakit, bini sakit, laki sakit, pegang tangkal ni. Apa tangkal dia? Ada tak yang selain daripada Allah yang boleh mendatangkan mudarat dan munafaat kepada manusia? Jawab. Takkan ada je bang. Kalau dia berlaku pun di atas kehendak Allah. Allah dah memang nak datangkan keadaan kau cara begitu. Tapi jangan menuduh di antara manusia itu boleh mendatangkan munafaat dan mudarat. Takut satu section dalam bahagian syirik pula akan keluar. Okey bang? Ni nak bang. Maka kata Syekh Junaid, apa perlu dalam keadaan aku nak minta kepada Allah? Allah yang menghantar penyakit, penawar ada dekat tangan dia. Bahkan dia sekarang sedang menyaksikan aku sedang sakit. Tak perlu lagi aku bermohon kepada Allah. Ini cara wali. Wali tau. Kau jangan besok sakit. Bini kau kata, bang pergi hospital. Siapa yang bagi penyakit? Penawar kat mana? Penawar kat mana? Allah sedang mati aku sakit. Bini pun pergi ke dapur. Aduh. Pandai cakap Allah, tapi sakit kau mengadui. Aduh. Dia ra'i lagi baik. Penyakit ni kalau datang, dia tak ada datang lain. Melainkan dia power untuk kasih. Sama ada dia nak hal keadaan nak apakan dosa, biar kena sakit atas dunia yang menderita, daripada dibakar dalam neraka di akhirat. Yang pertama, bila kena datangnya penyakit ataupun apa-apa kesempitan dalam hidup, dia merupakan ujian. Kalau dia tak ada dosa, Allah nak naikkan darjat dia di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada bentuk penyakit, kesempitan hidup dan sebagainya, melainkan kunjungan kasih mutlak daripada Allah. Okey, faham Haji? Ya, kena faham betul-betul. Jangan faham olok-olok, faham betul-betul.
Tapi tahap kita jangan pakai begitu. Bila sakit, pergi klinik. Bila sakit, jumpa doktor. Okey? Jangan bila sakit, cek doktor. Kau pergi cek doktor buat apa? Sebab tu doktor cek kau. Bila tak ada kata kau sakit, pergi usaha dan ikhtiar. Cari ubat. Kod kata penyakit tu ganjil, cuba pergi cari orang yang boleh dalam keadaan menjampi yang berlandaskan daripada ayat Quran. Tak ada salah tu dia. Timbang ya? Siap tengok. Nenek dia, atuk dia bukan kasih tanah pusaka. Dia kasih 2. Pu 1, saka satu. Nenek dia kasih dah. 1 pu, 1 saka. Soalan yang nak kena keluar, yang panjang cerita di akhirat. Orang dah mati, kau tuduh dia dengan keadaan melakukan syirik, apa yang kau nak jawab di akhirat? Kau ingat kau tak jumpa balik ke nenek moyang kau besok ke akhirat? Jumpa. Oi. Peduli kan? Mereka kata saka-saka saja. Peduli. Bila orang mengamuk, wah, dia kena rasuk kena rasuk syaitan. Syaitan rasuk ni, paling nyata 2 cara tanda dia. Yang pertama dia rasuk, perempuan tu tak sedar. Aku nak balik. Rumah tuan aku. Bomo pun tekan. Siapa tuan kau? Ustaz bola. Tengok, kalau cantik, aku buat balik. Kalau dia cantik, ada saka pun aku buat balik. Kalau dah tua, goodbye. Tak ada. Aku nak balik rumah Ustaz bola. Bomo tanya, kau ada tambang? Dia diam jap. Aku mana ada tambang? Tak gini. Contohlah ayat tu. Itu orang kena rasuk syaitan. Tapi tak banyak kena. Yang paling banyak kena ni, dia angkat takbir Allahu Akbar. Bila syaitan rasuk dia dah terlupa dia sembahyang. Besok aku nak minum teh. Besok aku nak baca. Yang ni kena rasuk lain. Hoi. Kau pernah kena rasuk tak? Aku kena takkan? Tak kena. Dia dirasuk oleh syaitan, lalu dia terlupa yang dia sedang berhadap dengan Allah. Dia dirasuk oleh syaitan, dia terlupa yang dia tengah sembahyang. Okey bang? Jangan kata rasuk-rasuk ni saka je. Semua orang dalam surau ni kena rasuk. Bila semua orang, termasuk aku. Faham? Kena rasuk. Siapa kata tak kena rasuk? Sami Allahu liman hamidah. Orang depan tu pula, kain pula terkepit celah punggung. Dia pun baca. Dia ni, dia tak pakai tiup ke ni? Dia pakai tibler saja. Dia sekarang dah orang zaman baru dah tak pakai tiup, pakai tibler saja. Dia ni tak kepit-kepit buat kembang dekat orang je ni. Gini. Bila dia terlari fokus daripada Allah, menandakan ibadat tu dah campur tangan syaitan. Dah kena rasuk belum? Dah kena rasuk. Nak pula kalau tak dia kata tengah-tengah sujud buat sembahyang tasbih. Bangun imam kata Allahu Akbar, tiba-tiba tengok gigi palsu tertinggal 2-3 orang. Contoh, maka orang akan baca. Cerita kerja syaitan dan nafsu ni 2. Syaitan nafsu ni kerja dia menghayalkan kau jangan beribadat supaya buang masa dengan kosong. Adapun kerja syaitan, dia akan memalingkan ingatan kau supaya jangan berhadap kepada Allah dan berhadap kepada sesuatu yang disyorkan oleh syaitan. Bukan payah sekalipun. Kerja syaitan ni, dia pusingkan ibadat manusia. Kalau ada syaitan yang tak ada manusia ada manusia dalam surau ni yang boleh sembahyang 3 orang dalam keadaan khusyuk, nescaya syaitan tu dilemparkan oleh iblis di tengah-tengah lautan kerana tak berjaya menggoda bagi anak Adam. Hui, kerja keras bang. Kan bayar mana? Kalau setakat kita ni tak payah pakai jeneral syaitan. Pakai bawah-bawah pun boleh. Kita ni tak payah pakai jeneral. Jeneral syaitan tempat dia 4. 2 di dada perempuan, 2 di punggung. Tu jeneral syaitan. Tu pangkat besar je. Sebab tu bila kau lalu je depan perempuan, jeneral 2 tu lambai. Bila dah lepas je perempuan, jeneral belakang pula lambai. Akhirnya keluar macam-macam andaian. Setakat kita ni tak payah jeneral besar-besar, jeneral kecil je. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Syaitan pun tiup kipas ketiak orang sebelah baru kat kita. Mak tu, mana mau bangkai tikus ni? Allah. Mana mau bangkai tikus ni? Dah kena rasuk dah tu bang. Sembahyang tu dah kena rasuk. Time sujud sekarang dia tengok kaki orang sebelah. Mak Datuk, saiz berapa selipar ni? Macam tongkang kaki dia, besarnya. Ya Allah. Dah kena rasuk. Faham? Berapa kali? Dah 2 kali dah kena rasuk. Kan masa sujud lagi kan, no temenong je. Imam lambat bangun, imam ni dah pitam apa depan. Tak bangun-bangun. Hati dia akan berkata, maka tergelincirlah landasan roh dia dalam menuju kepada Allah. Tak besar mana pun orang syaitan nak kacau kita ni. Paling kuat nak dengar suara dia subuh kan. Salatu khairum minan naum. Yang seorang kata pergilah. Seorang kata yang seko kata tak payah dah pergi sembahyang sunat ramai tu. Dia bantu kifayah. Imam dengan Bilal dah pergi, kita tak payah. Setengah mazhab kata sembahyang berjemaah ni fardu kifayah. Imam dengan Bilal dah ada, kita tak apa? Tak payah. Itu je pun, tak kisah. Dia mula bercakap. Faham? Dalam badan kita ni ada 2 saka. Satu saka baik, satu saka buruk. Faham? Nama je saka, tapi bukan saka. Aku je gerakkan saka. Faham? Pergi orang kahwin hari Minggu. Makan 4 rumah, 4 pinggan. Tak banyak lah. 1 rumah, 1 pinggan. 4 rumah, 4 pinggan. Orang kasih telur gebus. 1 rumah, 2 biji. 4 rumah, 8 biji. Tak sempat balik. Semua dia tala kat balai tu je. Bila pukul 12 dia balik, dah kena air sirap 5-6 cawan. Mata dia dah merah macam mak pit. Bilal pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau tengok dia berdialog. Pergi tidak. Kata yang sebelah ni, pergilah, 27 pahala. Yang ni pula kata aku mengantuk. Kalau semayang mengantuk pun tak juga elok. Tidur dulu kejap. Yang ni pula kata, alah sekejap je, 25 minit, 10 minit je. Tak adalah, hari ni imam tua bertugas. Rokok dia je boleh baca Yasin. Ini contoh dialog yang ada dalam ni. Contoh kalau kita ambil contoh orang mengantuk ni, dia pergi sembahyang subuh, tiba-tiba imam waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alah, hari ni hari Jumaat. Surah yang panjang tu. Alah, menyesal aku datang. Ada bang, ada. Kalau aku cakap tu memang ada lah tu. Faham? Dia kacau bukan payah, senang je bang. Dia nak kacau, setan dia nak kacau cukup biasa. Cukup senang. Sebab tu ulama kata, berlandaskan pada hadis Nabi, pada kemabukan itu ada 2 kata Nabi. Satu orang mabuk arak. Mabuk arak ni biasa kalau kena setengah botol, biasa berapa jam boleh sedar balik? Biasa berapa jam? Jawab tolong tak masuk perangkap aku malam ni. Kata kalau pengambil tinggi dia mabuk 7-8 jam lah. 7-8 jam lepas tu dia sedar balik. Biasa dah tu. Tapi kata Rasulullah, ada mabuk yang takkan bekalkan, takkan hilang dia berkekalan dia sampai hari kiamat. Orang yang mabuk dengan dunia dan mabuk dengan pangkat dan mabuk dengan harta. Hal keadaan sampai dalam kain kapan mabuk dia masih teringat lagi kepada dunia dan harta, kata Rasulullah. Ditakrifkan mabuk apa dia? Hilang fokus. Ditakrifkan mabuk apa dia? Hilang ingatan. Bila dia sembahyang, sepatut dia kena ingat Allah. Tiba-tiba dia lupa pada Allah. Dia mabuk pada dunia. Dia tak ingat pada Allah. Dia mabuk pada dunia. Dia tak fokus pada Allah. Hal keadaan kalau fikir dalam ilmu tasawuf, mabukkan dunia ni 1000 kali ganda lebih jahat lagi pada tasawuf dibandingkan dengan orang yang mabuk macam tadi. Mabuk tadi ada had, mabuk dunia tak habis. Sampai satu tahap depan mata saya ni bang. Satu pengetua sekolah dia nak meninggal. Ni bukan Malaysia lah, Somalia. Saya nenek Somalia, bapa Afghanistan. Orang pengetua sekolah menengah, saat dia nak meninggal dunia tu, agak-agak 2-3 jam lagi. Boleh pesan, kumpulkan anak-anak. Sebelum ayah mati, kau pakai balik baju ketika kau konvo ambil ijazah. Ni berlaku depan mata saya ni bang. Jadi anak-anak nanti ke 4 orang ijazah ni cari mana pakaian combo dengan topi dia tu.
duduk beratur depan bapa ketika saat nak mati. Saat dah tinggal berapa minit lagi nak mati, mabuk dunia dan kemegahan tak habis lagi, tuan-tuan. Faham ayat? Oi. Ada satu pula mabuk arak. Duduk dalam pondok yang kecil, lagi usang. Dia sakit kambing teruk. Tiba-tiba saat sakratul maut lagi dia kena mengelupur. Orang panggil anak dia. Anak dia kata tak apa, dia perlu pada ubat. Anak dia bukan naik motor, kayu basikal 2-3 km. Patah balik, bawa satu beg, dalam beg ada benda. Tiba dah kat tu, dia suruh orang kampung keluar. Dia kuncinya bilik, lepas tu dia tegakkan kepala apak dia, terus ditogokkan pada arak dia, pada apak dia pada saat nak mati. Baru bapak dia diam, tak bercakap-cakap, terus dalam keadaan qalu inna lillah. Berlaku depan mata saya, tuan-tuan. Dua mabuk yang saya ceritakan. Mabuk ni. Yang mabuk dunia lagi teruk. Allahu Akbar, fikir duit. Allahu Akbar, fikir berniaga. Allahu Akbar, nak besarkan rumah. Allahu Akbar, nak jadi orang. Oi, lagi teruk mabuk dunia ni, bang. Ya. Oi. Sihat tu. Kadang-kadang makcik tu gelang dia sampai ke ketiak. Nak garuk kepala pun tak boleh. Kena lalu sini. Gasaklah kau. Gasaklah kau. Habis. Itu yang dikatakan. Habis. Itu penjelasan sahabat dia Syekh Al-Baghdadi rahimallahu ta'ala. Qaddasallahu ruhu. Dan ada pun nama ilmu tasawuf itu ilmu tasawuf, ilmu qalbun, ilmu hati, ilmu batin, ilmu laduni, ilmu mukasyafah, ilmu asrar, ilmu maqinun, ilmu hakikat, ilmu zawki, ilmu wajdani. Dan lagi yang lain dinamakan dia. Berhenti pada perkataan. Dan ada pun nama ilmu tasawuf. Berhenti dekat situ. Ya. InsyaAllah kita sambung kalau ada umur 2-3 bulan lagi aku datang. Berapa bulan? 3 bulan sekali kita datang. Boleh? Jadi tuan-tuan kadang-kadang kalau tak ada kerja, tuan-tuan boleh baca kaedah-kaedah ilmu tasawuf tu. Muka surat 52 belakang tu baca. Istilah-istilah belakang. Dalam kitab Tuan Husain ni belakang dia ada istilah. Apa dia musyahadah? Bang, dia muka surat 48 bang. Aku cakap 52 tadi, biar dia orang buka, tengok muka surat tak ada. Dia muka surat 40 lebih bang. Aku ingat kau lurus. Rupa kau lurus. Maknanya, muka surat 40 lebih itu tak ada baca belakang. Musyahadah, penyaksian kepada zat Allah Ta'ala. Asyuhud yang berkekalan dalam penyaksian. Fana, binasa dia daripada masyaallah Allah. Al-baqa, yang kekal antara hubungan dia dengan Tuhan. Al-wijdan, al-irfan. Ta'rif tu ada di belakang. Ada kat belakang tu. Kalau tak silap saya lah, dekat kedai dia ada jual Katalog Syarumi. Katalog Syarumi. Tuan-tuan yang tak kerti baca Jawi, ambil kitab Rumi. Kitab nama dia Katalog Syar, tapi tulisan Rumi. Cuba tuan-tuan cari. Saya rasa dia ada jual kat farmasi ke kedai saya. Cuba cari, ada. Tapi bagus petanda di kitab ni kena ada satu simpanan dalam rumah. Dia dua kitab. Kalau boleh satu kitab nama kitab Mawaizul Badi'ah. Dia nipis saja. Ada tulisan Rumi. Mawaizul Badi'ah ni tuan-tuan boleh baca hadis kursi. Memang menakut-nakutkan. Bakal dia tu kitab cerita tentang adab wanita dengan azab wanita. Beli buku tu dalam bahasa dalam tulisan Rumi. Dia ada jaga. Tak ada kertas selawat, tak ada. Tak ada kertas selawat. Kali kalau lepas kuliah saya siapkan kertas selawat. Kita tutup majlis dengan selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakhana maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yunin wa ma tukhfi sudur ya hannan ya mannan qawi lana al-iman. Allahumma ya hilal 'alamin ya mujibal sa'ilin hamdana min garshadada wa sadada yaqina. Rabbana jamil lana bil 'ilmin wahdina dunya wa dina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna جميع الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك توبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم ارحمنا في القبور وارحمنا في النشور وارحمنا عند الصراط وحسبنا حسابا يسيرا. اللهم بارك فيها ومن فيها. اللهم بارك فيها وما فيها. وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
amin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi